Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang integrasi sosial. Integrasi sosial ini adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeza dalam kehidupan masyarakat sehingga ia menghasilkan pola masyarakat yang memiliki kesedaran fungsi. Jadi untuk mencapai proses integrasi ini, banyak usaha yang diperlukan bagi menyatu segala perbezaan, kerana setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan keinginan mereka yang berbeza-beza. Yang kedua adalah tahap-tahap integrasi sosial ni. Tahap-tahap integrasi sosial ni ada 4. Yang pertama, tahap akomodasi, kerjasama, koordinasi dan asimilasi. Akomodasi ini bermaksud akomodasi ini adalah bertujuan untuk mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu yang mencegah terjadi satu pertentangan secara temporer, seperti macam perbalahan kaum, macam itulah. Yang kedua, tahap kerjasama bertujuan kelompok sosial yang berbeza itu saling menyesuaikan diri, melengkapi, memerlukan serta tidak memaksa kehendak masing-masing. Seperti contohnya membantu jika jiran itu susah, tak kira walaupun itu India ataupun China. Yang ketiga, tahap koordinasi. Tahap koordinasi ini secara sentralnya untuk mencapai integrasi dalam mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan, keselesaian dan hubungan kerjasama. Macam gotong royong tu lah. Kita untuk menyatu kepadukan satu kelompok ataupun individu lah tu. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi ini ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama dengan tujuan mencapai kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi. Macam contoh, kita kerja dalam satu grup, untuk mencapai satu tujuan tu kita kena kerjasama baru kita dapat tujuan yang kita nak. Yang terakhir, bentuk integrasi sosial ni. Integrasi sosial ni ada 3. Pertama, integrasi normatif. Kedua, functional. Ketiga, kohesif. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi ini adalah terbentuk dan terjadinya kerana adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti macam norma ni, macam kehidupan masyarakat, macam itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran. Saya pula akan bercakap tentang integrasi budaya. Apakah itu integrasi budaya? Integrasi budaya adalah suatu usaha membentuk kebudayaan kebangsaan. Kalau kita lihat, ada berapa perayaan di Malaysia ini? Kita lihat, ada yang pertama untuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam dia menyambut Hari Raya Aidilfitri. Lepas tu lagi satu, dia sambut Aidil Adha. Untuk masyarakat Cina pula, Masyarakat Cina dia menyambut Hari Raya Tahun Baru Cina. Kalau untuk India pula, masyarakat India dia menyambut Hari Raya Deepavali, iaitu atau nama lain dia adalah Hari Raya Perayaan Cahaya. Begitu. Kalau macam dulu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman kita kecil dulu, zaman persekolahan, mesti kita seronok kan bila ada perayaan ini. Sebab apa? Sebab kita dapat cuti. Kita dapat cuti lama kan. Kalau macam hari raya dulu boleh dapat cuti 4 hari. Lepas tu kalau dia bersambung sampai Jumaat Sabtu Ahad, kita boleh cuti sampai 6 hari begitu. Lepas tu kalau masa perayaan tu pula, kadang-kadang kalau kita waktu kecil dulu kan, kita boleh minta duit raya. Kita boleh minta duit raya dengan siapa? Dengan ibu bapa kita. Kita pergi berziarah kat rumah jiran. Lepas tu nanti kita boleh minta duit raya kat dia juga. Lepas tu nanti dulu macam banyak lah, boleh dapat dalam 100 lebih boleh dapat kan waktu raya tu. Seronoknya perayaan ni. Jadi di sini kita boleh lihat pelbagai perayaan yang telah diadakan bagi menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang bangsa. Kita sini juga dapat memupuk semangat kemasyarakatan antara kaum. Integrasi pendidikan. Konsep integrasi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada mencantum strategi yang terbaik, menarik dan yang berkesan yang dititik beratkan untuk memastikan kejayaan proses pengajaran dalam pembelajaran tersebut.
Konsep integrasi dalam kurikulum dan pengajaran ini adalah ke arah pembangunan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam KBSA, konsep ini membawa maksud penguasaan ilmu, ilmu pengetahuan, kemahiran bahasa dan dapat memupuk nilai-nilai mulia dalam kalangan seseorang individu. Ia dilakukan secara bersepadu dan menyeluruh pada pelajar dan si pengajar. Pendidikan integrasi ini adalah satu program yang amat popular di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat. Ia bermula sejak tahun 1900 lagi. Pada ketika itu, penekanan mata pelajaran sains telah mula dititik beratkan dalam program integrasi ini. Ini adalah mata pelajaran sains adalah amat pentinglah dalam kehidupan seharian rakyat mereka. Kemudian daripada itu, terdapat juga perkara dan mata pelajaran lain yang diintegrasikan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Pelaksanaan ini adalah konsep kesepaduan dalam konsep pengajaran dan pembelajaran adalah melalui penggabung jalinan. Penggabung jalinan ini merupakan bidang kemahiran yang mewujudkan satu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, kemahiran dapat dikuasai secara serentak dan menyeluruh. Cara ini dapat mengelakkan bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemahiran boleh digabung jalikan ini sama ada kemahiran yang terdapat kemahiran berbahasa atau kemahiran dalam mata pelajaran lain. Okey, strategi ini adalah kemahiran melibatkan dua kemahiran. Satu mata pelajaran melibatkan kemahiran lisan. Okey, seterusnya adalah kemahiran pendidik menggunakan konsep dan teknik pengintegrasian ini dari segi psikologi yang pertama. Psikologi, kedua adalah sosiologi dan ketiga adalah pedagogi. Okey, seterusnya integrasi dari segi psikologi. Dari segi sudut psikologi ini sentiasalah berkait rapat antara personality total, di mana ini bermaksud individu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar mengandungi aspek-aspek jasmani, rohani, emosi, intelek dan sosial. Ia sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Okey, seterusnya adalah sosiologi. Sosiologi ini adalah integrasi yang lebih daripada satu makna lah kiranya. Daripada sudut perhubungan antara personality dengan personality, seperti antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. Okey, perlu ada rasa keinginan yang terjalin dalam perhubungan ini di antara individu dengan pelbagai agensi masyarakat. Dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap hubungan di antara pelbagai institusi masyarakat itu. Okey. Seterusnya adalah pedagogi. Integrasi ini melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi sebagai isi pelajaran. Dan kemahiran melalui unit pembelajaran dalam bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu untuk mendekatkan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai integrasi politik Malaysia. Malaysia ni adalah sebuah negara yang unik kerana kita mempunyai lebih daripada satu kaum. Kita terdiri daripada berbagai kaum dan agama sebenarnya. Kita mempunyai kaum Melayu, Cina, India, Kazakhstan, orang asli dan sebagainya. Walaupun begitu, setiap negara kita mengaitkan konsep kebebasan dalam bersuara. Jadi setiap kaum mempunyai parti politiknya tersendiri. Walaupun kita mempunyai kepentingan masing-masing dan pendapat yang berbeza, tapi kat mana negara masih lagi dapat dikekalkan. Walaupun sebagai saya bagi contoh, isu COVID. COVID yang melanda di Malaysia ini telah menyebabkan kita terperangkap di dalam rumah kita selama berbulan-bulan, bahkan bertahun. Dan sepanjang proses lockdown itu terjadi banyak perkara yang berlaku dalam segi mana yang kita tahu konflik dalam antara politik. Sebagai contohnya Parti Harapan. Tapi saya malah menyentuh bahagian itu, saya nak menyentuh bahagian nilai positif saja. Sepanjang dalam COVID itu kita telah buka sebanyak 3 Perdana Menteri. Dr. Mahathir, Tan Sri Mulyani Yassin dan Ihsan Nur Sabri. Dan sekarang ini Ihsan Nur Sabri adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Tapi walaupun bagaimanapun, kat mana Malaysia masih lagi dapat dikekalkan walaupun banyak perkara yang berlaku pada ketika itu. Ini kerana jati diri dalam rakyat Malaysia adalah sangat-sangat tinggi. Bersatu teguh secara roboh. Inilah apa yang telah diamalkan oleh masyarakat Malaysia sejak daripada dulu lagi. Ini kerana integrasi itu sendiri bermaksud kesatuan atau penggabungan kaum yang membentuk satu persatuan. Ini penting kerana tanpa kerjasama di antara kaum, perkara seperti ini
tidak dapat dijalankan. Bahkan di dalam politik, parti politik boleh roboh jika tidak ada kesamaan di antara satu sama lain. Kerana kita hidup sebagai satu masyarakat yang berbelang kaum. Dan perkara ini seperti isu rasis apa semua, itu tidak boleh dikompromi sama sekali, dan harus ditolak. Begitulah kehidupan di Malaysia ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Arsyad Fahmi bin Muhammad Nasir dari kelas DKA 2A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang integrasi ekonomi. Definisi integrasi ekonomi secara umumnya adalah tentang pencabutan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian di negara, ataupun secara operasionalnya yang dipanggil penyatuan, yang dipanggil pencabutan diskriminasi ataupun penyatuan politik seperti norma, peraturan ataupun prosedur. Maksud yang saya katakan tadi, integrasi ekonomi ni kita mengurangi, kita membuang ataupun kita menghapuskan kekangan-kekangan ekonomi yang berada di negara kita. Hubungan yang baik di antara negara dengan negara yang lain akan menimbulkan sifat kesaling bergantungan yang tinggi. Ataupun jika sesebuah negara ingin mempereratkan hubungan perdagangan mereka dengan negara yang lain, maka di situ berlakunya integrasi ekonomi. Jika hubungan perdagangan ataupun ekonomi di kedua-dua belah negara semakin membaik, semakin membangun dari tahun ke tahun, dan mereka timbul sifat ingin lebih mempereratkan hubungan mereka, maka di situ berlakunya kesepakatan di antara kedua-dua belah negara. Dengan berlakunya kesepakatan ini, ia akan lebih mengintegrasi ekonomi kedua-dua belah negara, iaitu dengan cara mereka mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang ada selama ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.